tiap malam sembahyang tarawih. Sebab dia takut umat dia menganggap sembahyang tarawih ni wajib. Sebab tu Nabi di hujung-hujung Ramadan Nabi sembahyang di rumah. Satu. Yang kedua, yang buat 20 ini Umar Al-Khattab. Kalaulah buat 20 ni salah, takkan Umar nak salah. Umar dengan kita mana alim? Itulah jawapan. Sayyidina Uthman dia buat 60. Semayang tarawih ni buatlah sebanyak mana yang tuan-tuan mampu. Fattaqullaha habastata'tum. Tapi yang paling sikit 8. Jangan kurang pada 8. Saya mampu 2 je Ustaz. Buat macam mana? Tak mampu Ustaz, 2 pun udah lah Ustaz. Tak mau, dia syarat 8 paling rendah. Tuan-tuan nak buat 12 ke 16, lantak tuan-tuan. Apa masalah? Ini tidak. Yang jadi mangsa 20 je. Yang buat 12 tak ada siapa ngutuk pun. Kamu buat berapa? 12. Aku tak larat aku balik. Bida'ah kamu. Kenapa 20 aja yang kata bida'ah? 12 pun bida'ah lah juga. Kenapa hentam 20 aja? Jadi tuan-tuan, masalah kalau nak buat 8, buatlah 8. Siapa larang? Nak buat 20, buatlah 20. Tapi Ustaz, kita nak ikut yang Nabi buat. Yang mana tok nenek kita buat, itu tak payah ikut. Itu tok nenek kita. Kalau nak ikut Nabi buat, ikutlah semua. Jangan ikut angka je. Jangan ikut pada angka sahaja, 8 itu. Ikutlah sama pada lamanya Nabi sembahyang. Kita ikut 8 rakaat, ikut Nabi 10 minit setengah habis dah 8. Yang Nabi Muhammad tu 1 rakaat berapa jam? Kenapa tak tiru? Kalau ada ustaz-ustaz ngajar tuan-tuan 20 tu bid'ah, 8 saja yang betul. Ikut Nabi buat 8. Cakap dekat dia, ustaz, Nabi buat 8 tu berapa jam? Ustaz buat 8 berapa minit? Kalau nak ikut Nabi, ikut semua. Ikutlah semua. Nabi buat 8 tuan-tuan, tak satu malam kita sembahyang sama. Bengkak kaki Nabi. 3 surah satu malam tuan-tuan. Bukan qul huwallahu inna a'tayna. Kita qul huwallahu tu berbahagi 2 lagi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surah. Itu surah paling panjang tu, 3 ni dalam Quran. Itu bacaan Nabi. Kalau nak tiru Nabi, ikutlah semua. Sebab itu dalam Islam ni dia ada sikap keterbukaan. Ada orang yang boleh buat 8, buatlah 8. Sebab dia sakit, dia tak boleh buat 20, silakan 8. Ada orang yang kena buat 8 sebab dia kerja kilang, dia nak masuk awal. Ada orang yang sibuk, tak boleh buat 20, 8 saja boleh buat. Ada orang yang tak sibuk dah, senang-senang je sekarang, buatlah 20, 8 tak cukup, tak puas rasa dia, silakan. Itu sebab boleh buat 20, boleh buat 8. Tak payahlah timbul lagi. Tiap-tiap tahun itulah nak timbul. 8, 20, 28. Ulang balik Ustaz, 8, 20. 8, 208. Cantik tu. 8, 208. Tuan-tuan jangan tikam pula. Itu je yang tiap-tiap hari nak bergaduh. Tiap-tiap asal Ramadan 8. Asal Ramadan 8. Itu je tikai. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, yang semayang tak semayang. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betulnya, yang tak semayang. Elok main dam. Nolak dam je kerja tu. Dengar cerita semalam ada orang bergaduh di surau ya, pasal 8 dengan 20. Haji-haji. Aku pun dengar juga apa mereka tu tak gaduh. Memang kita elok haji-haji tu. 10 kali haji tuan-tuan, tak ada bergaduh pun. Yang kita nak bergaduh ni apa kejadah dia. Lantaklah sembahyang tu kira betul lah. Hari ni ada tazkirah, kita buat 8. Tak ada tazkirah, kita buat 20. Senang je Islam ni. Apa kita nak tekan pada orang, paksa pada orang ikut fahaman kita? Salah dia Ustaz, Nabi tak buat. Bida'ah Ustaz. Saya kalau jumpa dengan puak-puak ni senang. Demo ni senang. Senang-senang kata kita bida'ah ni tuan-tuan. Sebab kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni lemah lembut, sopan santun. Tadi saya buka puasa tadi tengok 2 orang lembut je tuan-tuan. Jantan lembut je. Gitu. Memang lemah lembut sungguh.
Kita lemah lembut sebab tu berani bid'ah. Cuba tuan-tuan bajak ustaz ke siapa ni yang kata 20 ni bid'ah ni, tuan-tuan ajak mereka ni pergi sembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram membuat 20. Api kata kat Tok Syekh Imam, Syekh anta bid'ah, kullu bid'atin wa dalalatun. Disepak je bisu tuan-tuan. Kita bolehlah penyepak Melayu kita, alah halus tak rasa apa, kena penyepak dia tuan-tuan 4 kali urut baru boleh ke depan balik. Dengan orang Melayu hamba ni dah sebut bid'ah. Pergi sebut kat Arab Mekah lah. Tengok badan dia pun kita naik turun. Ini yang kita kena ubah tuan-tuan. Jadi yang betul dah, masyarakat kita dah jalan berdakwah, silakan berdakwah. Tapi dalam berdakwah ni tuan-tuan memerlukan banyak pengorbanan. Sebab tu Aisyah kata tadi, Siti Aisyah kata kita takkan dapat pahala macam, kita takkan boleh jadi seorang yang mujahid macam Khalid Ibn Walid. 30,000 lawan 100,000, menang 30,000. Kita tengok kita 30,000 nak lawan 100,000 kita lari dah. Khalid tak lari. Dia hebat tuan-tuan. 3,000 mengalahkan 10,000. Kekuatan dia, keberanian dia. Nak dapat pahala jihad macam Khalid susah. Tetapi kata Siti Aisyah, kamu boleh dapat pahala jihad dengan jalan apa? Dengan jalan menjauhi benda dosa. Jadi tuan-tuan tolonglah jauhi benda dosa. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat pahala macam Khalid Ibn Walid. Begitu juga dengan Fir'aun. Tuan-tuan takkan jadi Fir'aun. Jangan bimbang. Sebab tuan-tuan sakit, Fir'aun tak pernah sakit. Nampak tu? Lagi dia gigit saya sakit pula. Nampak tu? Fir'aun tak pernah sakit. Tuan-tuan sakit saja. Macam mana nak jadi Fir'aun? Fir'aun tak pernah sakit. Jangan kata semua babi. Cikgunya pun tidak. Kita ni sakit saja. Malaysia ni jatuh kepada nombor 8 negara yang paling banyak mati kerana semua babi. Padahal rakyat 27 juta yang mati 70 lebih ni, nombor 8 paling tinggi dalam dunia tuan-tuan. Ini satu kebanggaan yang patut dibanggakan. Ini satu pencapaian yang utama sekarang ni. Rakyat didahulukan. Inilah dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita kena lihat penyakit yang begitu banyak. Tuan-tuan takkan jadi Fir'aun sebab Fir'aun kaya. Tuan-tuan ni duduk kawasan elit. Biasalah tuan-tuan. Biasalah. 10 tahun rumah tuan-tuan letaklah berlumut sana sini. Tapi Fir'aun, piramid dia, istana dia 5,000 tahun sampai sekarang masih wujud. Hebat Fir'aun tuan-tuan. Tak pernah sakit. Sesemua pun tidak, sesemua A pun tidak. Kita ni periksa semua nak A. Satu-satunya yang tak nak A, influenza je. Influenza A kita tak nak. Tuan-tuan dulu masa topeng mahal tu 50 sen naik jadi RM5. Seksa tuan-tuan. Sehari sekali pakai, besok kena buang. RM5 peniaga jual. Itu nama dia peniaga gila babi. Sampai ambil kesempatan. InsyaAllah tuan-tuan selepas ni tak ada laku masalah. Topeng tak ada. Bagi orang yang dah kahwin selesai masalah. Agak-agak topeng tak ada, dia boleh ambil baju dalam isteri dia, potong baju dalam isteri. Itu orang yang dah kahwin senang. Akak-akak kalau hilang baju dalam tu tanya suami dia. Isteri satu, suami satu. Itu nama dia X1 N1. Jadi tuan-tuan, Fir'aun punya hebat dia. Kekayaan dia besar, kerajaan dia besar. Tuan-tuan takkan jadi Fir'aun. Jangan takut. Dan Fir'aun duduk di bawah sekali dalam neraka. Takkan keluar-keluar. Walaupun kita tak boleh jadi Fir'aun, tetapi kita boleh dapat kedudukan macam Fir'aun. Bagaimana nak dapat kedudukan macam Fir'aun dalam neraka? Jangan semayang. Semayang tak betul. Maka kedudukan kita sama taraf dengan Fir'aun dalam neraka. Nampak tak tuan-tuan? Kita takkan dapat pahala Khalid Ibn Walid, tetapi kita boleh dapat pahala macam Khalid jika kita mengelakkan diri daripada dosa. Kita takkan jadi Fir'aun, jahat macam Fir'aun, tetapi kita boleh duduk serumah dengan Fir'aun bila kita meninggalkan semayang atau semayang tak betul. Itulah dia nampak tuan-tuan.
Jangan tuan-tuan kata Firaun jahat. Entah-entahkan anak-anak kita serumah dengan Firaun. Jangan tuan-tuan benci pada Firaun semata-mata. Entah-entahkan menantu kita besok serumah dengan Firaun. Jangan tuan-tuan menyampah bila tengok Firaun. Entah-entahkan diri kita sendiri yang akan jadi Firaun. Dengan sebab tak semayang, meninggalkan semayang, dan semayang tak betul. Sebab itu cara yang paling baik tadi saya katakan tadi, kita kena keluar berjalan, kena keluar berdakwah. Sebab itu saya tuan-tuan, siapa panggil pun saya pergi. Sebab itu adalah jumhur ulama mengatakan masuk bercampur menasihati mereka lebih baik daripada tidak menasihati mereka. Sebab itu saya pergi berjalan. Pondan panggil saya pun saya pergi. Saya pergi tuan-tuan. Ada satu pondan, ketua dia ni buat majlis sambutan hari jadi. Ketua dia dah nak taubat, tak nak cocok sana, tak nak suntik sini dah. Tapi nak ajak pada kawan-kawan, tak berani. Jadi dia buat majlis hari jadi. Bila buat majlis hari jadi, ramailah puak-puak ni datang. Ada jemputnya kita buat ceramah. Kalau buat ceramah, mampu tak datang. Tapi kalau potong kek, insya-Allah datang. Sebelum kita potong kek, dijemput ustaz untuk menyampaikan doa selamat dan tazkirah. Itu yang kita kena campur. Sekarang ni kita bila tengok pondan, kita kutuk aja. Tapi nasihat tidak. Bila pondan lalu, tak, kita bila pondan lalu depan kita, kita ngorak dia. Apa? Dia tanya kita. Lari kita. Tapi kita tak nak nasihat, kita tak nak campur. Bila kita nak jadi watawasau bil haq. Sebab tu saya kena bercakap. Siapa panggil pun saya pergi. Tapi setengah orang dia tak boleh terima benda itu. Kita nak menasihati, kita kena pergi dan keluar balik. Bukan masuk terus. Bukan saya jadi pondan tu kan. Tidaklah saya berceramah pada pondan tadi dan terus saya jadi pondan. Tidak. Kita keluar nasihat-nasihat, kita balik lah. Bukan kita terus isi borang. Tidak. Masalah kita hari ini, masyarakat kita, bila kita bercakap, masuk satu-satu tempat, kita sudah dianggap sebagai orang itu. Ini yang mentaliti yang kita kena buang. Saya pendakwah bebas, saya kena masuk. Saya kena cakap. Menteri panggil saya pergi, menteri besar panggil pun saya kena masuk. Masuk untuk cakap, masuk untuk menasihati, masuk untuk menerangkan tentang Islam. Tapi setengah orang dia faham, bila masuk tu, Ustaz Kazim pergi ceramah sana, mesti dia belah sana. Itu yang penyakit. Bila kita ceramah tempat UMNO, orang akan kata kita UMNO. Ustaz Kazim tu UMNO, pergi ceramah dekat MB UMNO. Habis tu saya ceramah kat pondan. Ustaz Kazim tu pondan. Dia ceramah tempat pondan. Minggu lepas saya ceramah di kawasan istana di Kelang. Ustaz Kazim tu sultan tu. Ya kan? Jadi kena fikirlah. Saya minggu lepas, saya berceramah kepada pegawai-pegawai bank yang bukan Islam, China dan India. Pengurus bank ni ialah China. Dia panggil buat motivasi hari Isnin yang keempat. Hari Isnin dia buat motivasi untuk khas untuk yang bukan Islam saja. Dia panggil saya. Tajuk yang diberi kepada saya ialah jangan marah. Nama dia apa kan? Mister apa? Saya lupa lah. BSN punya pegawai, pengurus.